Bila pak saudara aku sampai je kat tempat tu, yang semalam dia tengok rumah dia elok je, rumah macam biasa, rumah elok macam rumah orang biasa. Tapi bila dia sampai, dia tengok bulat malam ni tak macam semalam je, tak macam semalam. Apa yang pak saudara aku tengok? Korang tahu tak apa yang pak saudara aku tengok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Amin Shah Studio. Alright guys, aku harap korang kat luar sana baik-baik je sambil tonton aku punya video ni. And then aku nak ucapkan kepada yang dah subscribe aku punya channel dan dah support aku punya channel, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang. Korang memang terbaik ni. Okay guys, story yang aku nak ceritakan kepada korang hari ni, salah satu story yang di-sharekan oleh pak saudara aku kepada akulah. Pak saudara aku ni dulu salah seorang anggota polis. Tugas dia ni macam membuat rondaan lah, membuat rondaan satu kawasan, pergi ke satu kawasan, macam membuat rondaan lah, untuk memastikan tak ada jenayah lah kat kawasan tu. Kita pun bila kita tengok polis ronda lalu apa semua kan, so kita pun rasa macam selamat kawasan tu kan. So tugas diorang ni boleh dikatakan mencabar lah, bukan polis ronda sajalah, macam polis-polis contoh macam komando ke apa kan. So diorang punya tugas memang mencabar. Okay, kita ketepikan dulu tugas polis tu. Kita tahu memang awesome, tugas polis memang awesome. Kita kembali kepada cerita tu. Aku nak cerita pada korang, kisah ni boleh dikatakan seram jugalah. Kisah ni berlaku dah lama, so sekarang pak saudara pun dah bersara kan. Kalau korang nak tahu apa pengalaman pak saudara aku yang dikongsikan kepada aku, kita layan intro dulu kan. Alright guys, kisah dia bermula pada satu malam tu. Pak saudara aku ini ditugaskan untuk membuat rondaan bersama kawan dia lah. Biasalah dalam peronda dia ada 2 orang kan, ditugaskan untuk membuat rondaan di satu kawasan. Pada tu pak saudara aku ni kena, macam kita shift lah, shift malam. Kalau polis aku tak pastilah diorang panggil shift tu apa, tapi kalau macam apa yang aku faham, pak saudara aku cakap dia kena kerja malam lah time tu. So pada aku ditugaskan dengan member dia, macam pasukan dia, untuk melakukan rondaan di suatu tempat lah. Pak saudara aku ni siap-siap semua daripada rumah, pergi ke balai, and then buat apa ni, briefing semua. After briefing semua, diorang pergilah untuk membuatkan rondaan di satu tempat. So diorang buat rondaan macam biasa, tak ada masalah apa-apa, just buat rondaan macam biasa. Tengok macam takut ada apa ni, jenayah ke kan, takut ada orang minta tolong ke, orang boleh tolong. Macam tu lah, tugas orang lebih kurang macam tu lah, memastikan keselamatan dekat kawasan tersebut. So aku pendekkan cerita lah kan. Ronda punya ronda, buat kawasan rondaan punya ronda. Pak saudara aku ni pun cakap lah dekat member dia ni. Dia cakap dekat member dia, kita dua bosan ke kan kalau kita dua. Lepas tu member dia cakap lah, bosan kenapa, selalu memang kita dua. Kalau ada orang ketiga ke belakang sambil-sambil borak, syok juga. Bila pak saudara aku cakap macam tu, selang beberapa minit lepas tu, tak selang lama kan, aku tak pasti berapa minit, selang beberapa minit lepas tu, ada seorang budak macam apa ni, sekat peronda tu, macam nak minta tolong macam tu lah. So pak saudara aku tengok daripada jauh, budak ni macam nak minta tolong, dia cakap kat member dia. So kita berhentilah. So nak tak nak kena berhentilah, sebab tugas dia memang macam tu. So bila pak saudara aku berhenti dekat budak tu, pak saudara aku tanyalah macam biasalah, cik nak pergi mana semua-semua ni kan. So budak tu cakap lah dia nak minta tumpang. Dia cakap dia nak balik rumah dia malam-malam ni, susah apa ni, nak cari teksi apa susah kan. Pak saudara aku cakap nampak macam kesian sangat kat budak tu. Dia cakap okey, boleh. Dia dengan member dia ni tolong hantar kat rumah. Lepas tu sebelum tu pak saudara aku tanya dulu, jauh tak rumah dia? Lepas
tu budak tu cakap tak jauh pun. Cik, dekat je. So bila dekat bolehlah dia hantar. Dia tolong hantar kan. So budak tu pun naik sekali dengan pak saudara aku. So pak saudara aku pun hantarlah budak tu. Hantar punya hantar. Pak saudara aku pun cakap lah dekat member dia ni, kalau kita berhenti makan sekejap boleh? Lepas tu member dia cakap okey je, tak ada masalah. Pak saudara aku pun tanyalah budak tu, dah makan belum? Kalau makan, jomlah sekali. Lepas tu budak tu cakap okey je. Budak tu cakap kan, macam biasa, nada biasa, cakap macam orang biasa kan, okey je. Dia orang pun turun makan. Kedai yang apa ni pak saudara aku bawa makan ni, budak sekali dengan budak tu semua ni, kedai ni memang selalu pak saudara aku makan kat situ. Kan selalu kan mesti ada pok-pok dia orang untuk makan ke apa kan. So pak saudara aku tu selalu makan dekat kedai tu. So dia orang ni pun turunlah kat kedai makan. Makan macam order air semua kan, order air. So pak saudara aku ni panggil lah dia punya itulah pelayan kedai makan tu kan. So panggil, order lah. Macam dia tanya budak tu nak order apa. So budak tu cakap sama lah, sama macam cik lah. Aku pun tak pasti apa air yang pada aku order tu. Kita bagi contoh kan, pada aku ni order okey 3 teh ais. Macam budak yang ambil order tu pun macam pelik. Okay, tapi still lah ambil order. Mungkin budak tu ingat 3 mungkin haus kot pada aku kan. Budak tu pun balik dan ambil air. Diorang makan macam biasa, tak ada masalah apa. Makan borak biasa macam orang biasa. Lepas daripada tu, lepas sudah makan semua, pak saudara aku pun teruskan untuk hantar budak ni lah. Bila pak saudara aku cakap okey jom, lepas makan kita hantar. Lepas makan semua siap semua tu, saudara aku pun nak cakap okey jom kita sambung lah untuk hantar budak ni. So budak ni pun okey. Bila pergi dekat tempat yang pak saudara aku nak hantar tu, pergilah. Macam pergi dah sampai dekat tempat tu, budak tu cakap lah okey ini rumah dia. So pak saudara aku pun okey. Oh ini rumah, macam lebih kurang macam tu lah dia cakap. Okey ini rumah you kan. Okey. So budak tu cakap terima kasih banyak-banyak lah sebab dah hantarkan dia semua dekat rumah tu kan. So pak saudara aku tak ada masalah, memang ni adalah tugas kami kan. Pak saudara aku sempat pandang rumah dia. Pak saudara aku pandang rumah dia, memang betul macam rumah macam rumah budak tu pun masuk elok dalam rumah tu semua kan. So settle tugas dia. So, nak dijadikan cerita, esoknya tu pula pak saudara aku dapat shift malam juga. So dia pun pergilah makan dekat kedai yang sama yang dia makan semalam. Bila sampai dekat kedai makan, pak saudara aku nak order air. Dia panggil pelayan kedai makan yang ambil order dia semalam tu, dia panggil nak ambil order. Pelayan tu pun cakap lah dekat pak saudara aku ni. Dia cakap semalam order 3, hari ni order 2. Tak ada harga macam semalam ke? Lepas tu pak saudara aku cakap apa yang peliknya, semalam kan 3 orang, kita orang bawa 3 orang. Lepas tu macam pelayan kedai makan tu macam 3 orang, bukan semalam cik 2 orang ke? Ish, kau tak nampak ke yang kita orang bawa ada budak nak tumpang? Adalah budak ni nak tumpang semalam, dah aku cakap kan. So yang kedai makan tu still confused lagi muka dia. Padahal kenapa muka kau confused? Lepas tu budak yang ambil order kedai makan tu cakap semalam saya nampak confirm lah cik 2 orang je lah, mana ada 3 orang. Lepas tu pada aku tu macam pandang member dia, pandang pada aku macam pelik. Ish, biar betul kau ni. Ya, saya tengok air yang cik minum semalam pun yang cik order yang ketiga tu pun tak luar, tak ada orang minum pun. So macam pelik lah. So pada aku pun cakap balik kat budak kedai makan tu, aku tengok budak tu minum habis je. So pak saudara aku ni nampak air tu habis diminum oleh budak tu. Pelayan kedai makan tu nampak air tu tak terusi apa. Pelik kan kat situ kan. Pak saudara aku tak sedap hati. Dia pandang member dia pandang dia rasa tak sedap hati. Dia tak puas hati. Dia nak pergi tempat yang dia hantar budak tu semalam. So diorang siap-siap, dah sudah makan, bayar semua. Diorang gerak dengan member dia pergi ke tempat yang dia hantar budak tu semalam dengan member dia lah. So jalan takkan tak ingat kot jalan sebab baru semalam benda tu. So dia dengan member dia ni pergi kat tempat semalam. Pergi, dia rasa macam jalan tu macam jauh. Semalam hantar macam dekat, pergi tempat jalan yang sama hari ni macam jauh. So dia pergi macam jauh kan. So macam biasa mesti pergi and then sampailah kat tempat tu. Bila pak saudara aku sampai je kat tempat tu, yang semalam dia tengok rumah dia elok je, rumah macam biasa, rumah elok macam rumah orang biasa. Tapi bila dia sampai, dia tengok bulat malam ni
tak macam semalam, geng. Tak macam semalam. Apa yang paksa aku tengok, korang tahu tak apa yang paksa aku tengok? Tanah perkuburan. Tanah perkuburan. Dan paksa aku macam pelik. Semalam macam ada rumah kat sini, hari ni asal kubur. Lepas tu member dia pandang, kita gerak lah kan. Mungkin Tuhan nak uji kita ni kot. So benda tu tak ganggu pun semalam, just tumpang je. So bila pada aku pandang member dia pandang paksa aku balik. Okay lah, ini memang sebahagian, kalau kena usik ni memang sebahagian daripada tugas orang lah. Memang kena selalu kena usik macam ni kan. So dia dengan kawan dia tergamam sekejap lah, tapi nak tak nak kena teruskan tugas lah. So dia dengan kawan dia kembali bertugas macam biasa. Cerita dia macam tu sajalah, ending pun macam tu saja. Sebab paksa aku pun tak cerita panjang kat aku, dia just cerita sampai situ saja. Aku harap korang terhibur lah, walaupun tak berapa nak seram sangat. Tapi ni kisah benar kan, yang diceritakan oleh paksa aku. Dia dulu seorang anggota, sekarang dah bersara. Sebelum aku ending story ni, kalau korang rasa terhibur dengan video aku ni, aku nak minta tolong korang like video ni lah. And then kalau korang tak keberatan, aku nak minta korang subscribe aku punya channel untuk aku lebih bersemangat untuk membuat konten untuk menghiburkan korang kan, InsyaAllah. So akhir kata daripada aku doakan korang semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan keberkatan dalam hidup. And then aku harap korang sukses selalu. And then Assalamualaikum.